Terima kasih saudara pengurusi majlis Ustaz Najmuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita mengadakan kuliah duha pada pagi ini. Dan untuk makluman semua, ini adalah tahun kedua. Semalam live semalam Ustazah ada bagi tahu 26 Julai adalah tarikh 26 Julai 2020 adalah tarikh permulaan kuliah duha pertama kita. Ustazah bersama Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Jadi dah 2 tahun dah. Dan alhamdulillah kepada semua di sini dan yang menonton secara live yang banyak menyumbang kepada pembangunan dewan ini sejak 2 tahun dulu. Kemudian sebelah kita pun telah berbuka satu surau khas untuk semua masyarakat sekeliling kita untuk solat Zuhur, Asar, insya-Allah Maghrib dan Isyak dan juga Subuh jika ada orang. Jadi insya-Allah kita dah buka tu. Datang ramai-ramai ke surau. Jadi itulah antara perkembangan tinggi kami lah daripada Ladang Lembu dan juga Perkampungan Hijrah. Itu untuk makluman Ustaz. Dan diraikan Ustaz kesayangan semua, guru kami, guru anda juga mungkin, dan sinonim dengan satu perkataan Ustaz Hanafiah Malik. Apa sinonim dia? Apa Ustazah? Ustaz Hanafiah sinonim dengan perkataan apa? Kanser? Betul, kanser. Penyakit kanser limfoma dulu kan, betul tak, ingat tak? Ingat sejarahnya, perjuangannya. Nanti Ustaz akan huraikan sedikit. Sebelum kita serahkan majlis ini kepada Ustaz, insya-Allah kami yang meraihkan semua kedatangan yang Ustazah itu yang nampak seragam tu daripada Pekan Pahang. Jauh perjalanannya. Datang semata-mata nak selfie dengan Ustazah dan juga Ustaz Hanafi. Itu je datang mereka hari ni Jadi sama-sama kita ni betulkan niat, kita nak mencari ilmu, sama-sama dapat berkat insya-Allah. Datang tadi bersama dengan Ustazah gelar mereka geng-geng muda ni. Oh, muda nampak. Naik motor tu, ustaz pun saya tak kenal mana satu ustaz. Bukan berumur seusia, nampak bila pakai jubah. Oh, nampak handsome, cegak. Jadi alhamdulillah dengan rombongan kami meraihkan kedatangan ustaz dan juga rombongan ke medan ilmu. Dan ustaz telah pun berumur, tadi saya dah tanya tadi kan, berapa umur ustaz? 48 tahun. Ke rahsia ustaz? Anak 9 orang, asal Sibu Sarawak. 9 orang Itulah saya pun terkejut ni ustaz. Pendakwa bebas selama 20 tahun, kemudian Duta Global Ihsan Relief, penasihat kepada kebajikan, fakir miskin Tafiz Al-Habbah, kemudian penasihat Biro Agama Kebajikan MCFF, kemudian penasihat Rumah Pemulihan, Rumah Insani Hidayah Insani, penasihat Pertubuhan Amal Fidausi untuk membantu HIV dan juga LGBT, Presiden Sifu Bikers Malaysia. Patutlah ustaz. Allahu Akbar. Presiden selamanya ustaz. Allahu Akbar. Kemudian pernah mendapat anugerah tokoh pendakwah 2018 dan juga anugerah ikon Islamic Bike Fest 2019. Oh, Masya Allah. Ustaz dengan motor tak dapat dipisahkan, nampaknya. Okey, baik. Dan lagi-lagi banyaklah anugerah ustaz. Jadi sedikit ustaz mungkin sebagai pendahuluan pagi ini ustaz. Kalau kita tengok sejarah bila mana ustaz disahkan oleh doktor telah menghidap kanser limfoma 31 Januari 2017, stage 4. Okey. Jadi itu satu pengalaman yang cukup mungkin menakutkan sendiri pada ustaz. Saya tengok ustaz punya phone, punya background tu, gambar masa atas katil hospital kan, dengan muka-muka yang kata lebam sana, lebam sini kan. Jadi satu benda yang mungkin sentiasa segar dalam ingatan ustaz. Kemudian bila 1 Februari 2017 mengeluarkan 1 kg, 1 kilogram ketumbuhan. Kemudian terpaksa dipotong usus sepanjang 1.4 meter. Terpaksa menjual motor kesayangan ustaz, Kawasaki GTR 1400. Okey, kerana mengalami masalah kewangan dan sebagainya. Kemudian menjangkakan umur ustaz cuma setahun.
Masya Allah, sangat menakutkan ustaz ketiga itu. Dan dah 4 tahun berlalu, 5 tahun berlalu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian pernah mengalami koma selama beberapa hari semasa rawatan kanser tersebut. Namun setiap kali azan, ustaz akan tersedar dan dirikan solat, Masya Allah. Kemudian pengsan semula, Masya Allah. Antara kelebihan ustaz yang Allah berikan. Dan sekarang kelebihan itu nampak lagi bila mana Allah beri kelebihan sehinggalah hari ini. Antara kelebihannya adalah untuk berkongsi ilmu dengan kita semualah. Jadi dengan rasa majlis, dengan rasa hormatnya mempersilakan Ustaz Hanafi sebagai mukadimah, bagaimana Ustaz menghadapi saat-saat 4 tahun, 5 tahun dulu tu Ustaz menerima kenyataan tu. Kemudian mungkin satu pesanan untuk semua yang boleh kita pegang untuk kita bawa pulang, Ustaz. Dipersilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tengku, terima kasih pada Ustazah Asma Harun, terima kasih pada semua yang sudi untuk mendengar perkongsian saya. Pandai tidak, bijak pun bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Maaf kalau apa yang saya kongsikan ni salah dan tak sesuai dengan jiwa kita. Alhamdulillah, pada 31 Januari 2017 doktor sahkan saya mengidap kanser, dan pada 1 Februari itu kena immediately operation daripada atas dada ni hingga bawah pusat, dikeluarkan kanser tu sebesar ketayap saya ni, dan berat dia 1 kilogram, dan usus saya terpaksa dipotong 1.4 meter. Antara yang terpanjang pernah dipotong dalam dunia ni. Dan Alhamdulillah, dianya kanser tu sedang merebak menuju tulang belakang dan ke otak. Jadi doktor kata without chemotherapy you can survive only around 1 year. Saya lepas tu beritahu sahabat-sahabat lain, beritahu kalau saya dia orang pun ramai kawan-kawan kita bikers ni doktor-doktor pakar juga, dan dia orang beritahu Ustaz, stand by for the worst. Maknanya bersiap sedia untuk kematian lah, sebab hanya tak boleh lah kalau tengok kes macam ni terlalu ni. Jadi bila doktor-doktor beritahu macam tu, apa yang keluar daripada mulut saya setiap kali dia beritahu pasal kanser ke apa ke, saya akan sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi barang siapa yang sebut Alhamdulillah, jiwanya akan jadi lapang, hatinya akan jadi tenang. Percayalah, apapun masalah kita lah, hidup kita ni bergaduh dengan suami, anak, degil, mengambil dadah, buat jenayah, apa pun masalah, suami nak nikah lagi satu ke, isteri derhaka ke, kena tipu dengan kawan ke, rugi berjuta-juta ke, ingat satu perkara, sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, the power when you say Alhamdulillah, jiwamu akan jadi tenang, hatimu akan jadi lapang. Siapa tenang, dia menang. Paling tidak diri dia tak diganggu dengan perasaan stres. Alhamdulillah, bila saya sebut Alhamdulillah, Allah bagi ketenangan, menyebabkan saya boleh melalui rawatan. Bila dapat lalu rawatan, Alhamdulillah, sampailah ke hari ini saya masih hidup lagi. Alhamdulillah, hidup lagi. Dapat jumpa SM, jumpa sahabat-sahabat ni, Haji Azmi, dapat macam-macam benda saya buat. Dan ingat Ibrahim ayat 9, la in syakartum la azindanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tak pernah berbohong. Allah cakap, Allah buat. Yang pembohongnya kita. Allah beritahu dalam Quran, siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Syukur ni kena sebut Alhamdulillah banyak-banyak. Sebab tu Nabi ajar satu perkataan,
every single situation, orang-orang yang bertakwa akan menyebut perkataan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam semua perkara, dalam semua hal. Jadi bila ustaz sebut pasal umur saya tadi, saya tak geling, saya tak angguk. Sebab umur adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu bila saya mati. Kalau saya mati umur 50 tahun, itulah umur saya. Sebab tu bila orang tanya berapa usia ustaz, saya telah berusia 48 tahun. Umur rahsia Allah, kita tak tahu. Ustaz dah ditentukan umur, Ustazah Asma telah ditentukan umur, semua telah ditentukan umur. Dan bila sebut mati hidup semula, mati pun kita tak tahu bila. Mati pun kita tak tahu bila. Ada orang bunuh diri tak mati. Ada budak-budak penjenayah yang saya jaga tembak mulut dengan pistol yang syarat dengan peluru, dia tembak tak meletup. Pistol tak rosak tapi tak keluar peluru. Akhirnya dia dengar azan maghrib, dia pergi, dia kata aku tak tahu nak jawab azan maghrib, aku kena cari seseorang yang boleh bimbing aku. Sebab tak tahu bila. Sampai hari ni dia hidup lagi. Macam-macam penyakit dia ada, tapi dia masih hiduplah lagi. Ada yang sehat mati, ada yang muda mati. Ada ibu-ibu kat sini mungkin ada diuji dengan Allah, anak kesayangan meninggal dunia. Ada. So mati pun tak tahu. Hidup semula hidup semula bukan ikut tajuk ni. Hidup semula adalah hidup di alam barzah. Kerana mati bukan berakhir sebuah kehidupan, tetapi bermula satu kehidupan yang baru dan lebih lama dan panjang. Sudah siap ke kita membawa bekal? Hadis Nabi beritahu orang yang paling bijak adalah orang yang mengingati mati. Perkataan ingat di situ membawa bersedia untuk mati. Bersedia dengan apa? Bersedia membawa amal dan bakti. So jom pujuk hati kita senantiasa bersyukur. Worst thing, perkara yang paling dahsyat, sebanyak mana pun masalah kita atas muka bumi ni, wallahi paling teruk kita masih hidup lagi. Syukurlah dengan nikmat hidup. Wallahi orang-orang yang dalam kubur di seluruh dunia menjerit-jerit pada Allah, ya Allah, hidupkan kami kembali, kerana kami ingin beramal dan berbakti, nak sedekah, nak apa, tapi masih hidup tak nak sedekah. Saya rasa cukup sekadar itu untuk mukadimah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu mukadimah yang cukup mendalam jika kita menghayati, antaranya bagaimana hebatnya kalimah Alhamdulillah ketika kita diuji, Ustaz. Bila tak diuji, kita rasa tak ada apa-apa, Alhamdulillah. Solat pun biasa-biasa, Ustaz kan. Bila diuji, angkat takbir pun rasa, ya Allah, nikmatnya angkat takbir tu. Rasa ada Tuhan, ada sesuatu, ada Tuhan yang mendengar. Selama ni kalau hidup semuanya dapat, rasa macam kita semua. Bila dah sakit semua, baru rasa ada Tuhan yang menentukan segala-galanya. Lebih besar, lebih hebat daripada segala-galanya. Masya Allah. Kemudian Alhamdulillah nikmat. Bila Ustaz boleh datang sini, satu perkongsian yang mungkin lebih kita nantikan nanti. Dan Alhamdulillah mungkin juga boleh selitkan sedikit mengenai melihat penyu di dasar laut, Ustaz. Masya Allah. Ustaz share di page dia macam-macam, saya follow. Okay. Jadi saya mengintai Ustaz buat apa sekarang kan. Okay, Alhamdulillah bersama penyu di dalam lautan. Alhamdulillah. Ini satu nikmat, satu nikmat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sebelah kiri saya adalah Ustazah Asma Harun. Saya terlupa dia tadi nak raikan dia. Dia dah merajuk dah. Dia tak nak masuk, tak nak masak hari ni. Habislah. Tapi hari ni dia kena lawan perasaan merajuk tu. Dia kena berkongsi juga sedikit dengan semua. Sebab Hajah Minah menanti dia ni dah berbulan dah. Lama tak ada ceramah. Lama tak ada ceramah je kan. Oh aduh. Sepatutnya sebulan sekali, sekarang dah 2 bulan sekali. Sibuk sangat Ustazah sekarang ni kan. Jadi Alhamdulillah doakan. Sebab macam minggu lepas memang padat sikit jadual. Okay, berprogram di Melaka 3 hari. Kemudian ke Hulu, ke Hilir. Kapet tu sebelah pun Ustazah bersungguh-sungguh cari sendiri. Dia nak kapet Raudah dia nak. Jadi dia sendiri nak cari. Jadi kenilai lah semalam.
Macam itulah, bawa lah saya dia ke nilai. Kemudian insya-Allah bagi-bagi yang nak menyumbang kepada pembangunan surau sebelah, dia alu-alukanlah insya-Allah. Jadi tanpa berlengah masa, tanpa saya memperkenalkan siapa Ustazah Asma Harun, saya semua dah kenal, saya mempersilakan Ustazah untuk berkongsi dengan semua. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah jemu kan dengan saya bercakap kan? Setiap pagi kuliah Riyadhus Shalihin sekarang dah sampai 2 jam. Perasan tak? Dulu sejam, tapi akhir-akhir ni dalam beberapa bulan ni asyik terbabas sampai 2 jam je. Siapa yang selalu ikuti kuliah Riyadhus Shalihin? Masya Allah. Yang tak angkat tu sebab salah kan? Ustaz, pagi-pagi dah setahun lebih. Kita dah masuk siri yang ke hampir 180. Dah setahun lebih kuliah berkitab Riyadhus Shalihin. Jam 7. Sepatutnya habis jam 8, tapi dah selalu terbabas sampai jam 9. Kadang sampai 9.30. Semalam pasal Anas bin Andar. Subhanallah. Ustaz, Masya Allah, malunya. Ustaz, mohon jangan tengok lagi lepas ni. Mana salah dan silap Ustaz, mohon tegur. Di Gunung Uhud tu saya akan cerita pasal Anas bin Andar ni dan saya menangis. Allahu Akbar. Betul Ustaz. Sebenarnya kalau kita tak baca kitab-kitab seperti ini, kadang kita tak baca dan tak jumpa. Saya, Allahu Akbar. Pada peringkat awal dulu nak baca kuliah berkitab ni, saya ingatkan masyarakat kita kurang berminat Ustaz. Kan, sebab kita melihat antara ujian fitnah akhir zaman, kita boleh lihat situasi di media sosial. Semakin ramai orang suka ceramah pendek. Semua nak cepat-cepat, semua nak ringkas-ringkas. Yang separuh-separuh. Bila ceramah panjang sejam 2 jam, tak ramai yang boleh bertahan. Subhanallah. Kemudian kita buat sabar hari demi hari. Alhamdulillah, pencapaian yang Allah kurniakan kepada semua. Bukan saya kata sebab saya bagus, tetapi yang hadir itulah jauh lebih bagus. Dan semua itu adalah rahmat yang besar daripada Allah. Jika tontonan kita yang dalam minggu lepas, hari Sabtu kan, macam semalam lebih kurang dalam 11K ketika live tu Ustaz. Yang hadir tu 11,000 ketika live dan melalui FB dan juga melalui TikTok. Sebab itu bila kita nak buat program seperti pagi ni, kita pun bukan berbelah bagi ya. Kita ada rasa bimbang. Ada orang nak datang tak? Ada orang nak berdiam tak di majlis ilmu? Sebab itu kalian sebenarnya ghuraba yang disebut oleh Nabi SAW, ghuraba, fatuba lil ghuraba. Ganjil, maka beruntunglah menjadi orang yang ganjil. Amin ya rabbal alamin. Kerana orang-orang ganjil ni di dalam saat akhir zaman yang penuh fitnah, dia masih lagi menongkar arus. Arusnya bawa ke sana, tapi dia lawan arus. Bukan proton arus ya. Dia melawan arus. Subhanallah. Proton bukan Pro 2. Ya Allah, tu pun salah Ustaz. Masya Allah. Riwayat yang sahih Pro 2 ya. Okey. Ya Allah, bukan senang. Bila menongkar arus, kita penat. Kita ada rasa bimbang. Kadang-kadang tu terbalik juga kita. Tenggelam juga kita. Lalai juga kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan arus akhir zaman ini akan semakin kuat, akan semakin laju. Jadi mudah-mudahan kitalah yang disebut oleh Nabi, beruntunglah golongan yang ganjil, yang mana golongan ini tetap berpegang teguh kepada kebenaran, berusaha mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih setinggi-tingginya kepada Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Malik. Subhanallah. Mudah-mudahan sekarang kiranya Ustaz cancer fighter ataupun survivor? Fighter lagi. Belum bebas lagi. Dia kira berapa tahun baru survivor? Saya ada pemeriksaan kesihatan pada bulan 9. Kalau saya berjaya lalui proses tersebut, InsyaAllah bulan 9 ni kita mendoakan proses
check up kesihatan tersebut, Ustaz akan diumumkan sebagai cancer survivor. Apa beza dia? Anggur macam faham kan? Haji Aminah faham tak? Faham. Oh, Haji Aminah hebat. Ini antara jemaah kita ni. Muda lagi ni. Dan 20-an ya. Kalau pakai emas lah. Kalau dari belakang. Kalau dari buka emas je tengok depan. 60-an. 60-an kan? Yo. Tu dia marah tu. Tak marah kan? Masya Allah. Ya, sayang kan? Masya Allah. Muslimin muslimat, Masya Allah. Maksudnya fighter ni masih lagi berjuang, masih lagi dalam tidak diisytiharkan sebagai bebas daripada sel kanser. Dan kita ada seorang sahabat di sini Ustaz sangat istimewa, namanya Farah Leong. Dia juga masih lagi kanser fighter. Fighter ni berjuang kan, pejuang, fight, lawan. Juga tahap station 4. Subhanallah, nanti bersedia ya Puan Farah, saya nak jemput masuk sekejap. Kita bukan nak semata-mata nak cakap bab sakit, bab ini. Kadang-kadang orang yang sakit sendiri, orang yang diuji dengan sakit begini pun tak suka sangat nak bercerita, soalnya nak belah kasihan dan sebagainya. Cuma biasanya bila diuji dengan kanser dan sakit-sakit berat, kita merasai kematian itu dekat. Dan bagaimanakah hati orang yang berada di situasi dan ujian begini? Bila kita sehat, kita rasa mati tu jauh kan? Kita rancang lagi untuk tahun depan nak buat apa kan? Tahun ni jalan mana, tahun depan nak jalan mana, sebab sehat. Angan-angan kita panjang. Masya Allah. Berbeza dengan mereka yang dia tahu dalam badan mereka ada sel kanser. Sama juga Ustaz melarat-larat sel kanser tu pergi kanser yang lain. Ukhti Farah Leong pun sama. Sampai ke kanser darah, sampai ke tulang dah repuk, lepas tu sekian-sekian, masih lagi fighter. Tetapi persamaan yang besar di antara dua ini adalah keduanya adalah orang yang buat kerja dakwah, lebih cinta kerja dakwah melebihi daripada diri sendiri. Bila buat kerja dakwah, kalau kita tengok Ustaz Hanafiah, dia tenggelam dalam nikmat buat kerja dakwah tu, sama dengan Ukhti Farah Leong ni, mu'alaf kita ni. Dia tenggelam dan menjiwai sehingga dia lupa dia dalam keadaan diuji dengan sakit yang berat. Rupanya dengan rahmat Allah, Allah boleh menghilangkan sel kanser yang doktor sendiri tak boleh jawab. Macam mana tulang you dah reput ni boleh pulih semula? Bagaimana sel kanser dah penuh dalam dada ni? Sebab saya saksi sendiri pergi ke hospital, air asyik keluar, tak tahu daripada mana penuh. Sebab saya kanser dah penuh di paru-paru, di paru-paru. Macam mana paru-paru tu penuh dengan air kan? Keluar tak tahu air daripada mana. Boleh pulih. Allah yang maha berkuasa. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, muslimin muslimat. Tadi kami sempat borak. Ustaz Hanafiah kata rumah dia di Seri Gombak. Nak tahu rumah dia dekat dengan kubur. Dia kata saya memang beli rumah sebab nampak kubur. Jadi senang, bukan senang, ia sangat membantu. Bila kau ada rumah nampak kubur, terus terlintas, balik lagi tak ni? Terlintas begitu. Kalau rumah kita, siapa rumah dekat dengan kubur? Ada dekat kubur. Siapa yang bila nak beli rumah cari kubur? Pergi kat pemaju. Saya ejen ke, tolong cari rumah, saya nak rumah dekat dengan kubur. Depan kubur, sebelah kubur. Oi, ramainya. Kubur ke? Cari jauh sikit bang. Tak nak, hantu. Lalu tengah malam terbayang ada duduk bercokor gaduh mandi. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi memang ada setengah orang dia nak cari kawasan dekat dengan kubur. Jadi bila dia meninggal, dia berhasrat ditanam di situ, lagi dekatlah untuk isteri dan keluarganya untuk ziarah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kubur ni mengingati kematian, mengingatkan kita tentang kematian. Dan bila kita menyantuni ahli kubur, insya-Allah begitulah bila kita dah mati, orang menyantuni kita pula. Muslimin muslimat, on the way tadi tu kan saya pergi sana. Saya memang datang daripada awal. Bukanlah saya baru sampai tadi yang Ustaz kata 2 minit lagi Ustaz akan sampai tu. Kita dah sampai setengah jam awal. Tapi ada pihak-pihak yang kita pergi, ada kena jumpa, nak santuni, ada orang jauh dekat. On the way tu kan saya tengok ramai ibu bapa datang bawa anak-anak. Mungkin duduk di luar. Ada anak kecil, ada anak besar. Dalam ni Masya Allah bawa diri sendiri ya?
Ni buat di sini. Ini sedap nampak menyandar ni kan. Oi, ikut tumbang belakang tu hati-hati orang belakang ya. Ni orang-orang muda ni, jiwa muda, bikers ni. Muda telajak. Berapa kilometer yang paling jauh pernah ni? Yelah round sampai ke Thailand. Phuket. Ui, memang naik basikal je. Basikal pula. Naik basikal memang kurus belah. Main motor. Sebenarnya kalau kita dengar kita dulu tengok orang geng-geng motor ni, kita nampak negatif dulu. Tapi bila masuknya orang-orang soleh, orang-orang alim dalam dunia bikers ni, motor pemotoran ni, mereka ubah suasana tu. Kalau dulu geng-geng motor berhenti, sakit mata tengok. Contoh ya, masuk dengan perangai, dengan dia buat hal dia gini. Tapi sekarang banyak dalam geng-geng bikers tu ada ustaz. Ustazah ada tak? Ada kan ustazah? Ustazah Asma lepas ni boleh? Kita ikut Boleh tak? Lulu tak saya Ustaz? Saya yang bawa, suami saya kat belakang. Ustaz tak percaya. Saya pernah masa belajar sekolah pula di universiti dulu, orang panggil saya Mina Repit. Accident pun beberapa kali juga ya. Mak saya accident tak teruk lah. Sebab takut mak marah, takut mak tahu accident. Kontrol pada badan sakit dah, lebam-lebam. Motor bila kalau mak saya tahu ni, saya tak pernah cerita kat dia. Tiba-tiba motor tak bawa balik, kata adalah helah kita padahal duduk kat bengkel. Masya Allah. Ya, bekerja-kerja sana sini dan sebagainya. Okey, tapi dah lama lah tak bawa motor. Encik yakin ke saya bawa? Encik dulu sekali tiba hilang kan? Turun tanpa saya sedar. Okey, tapi biker sekarang bila berhenti mereka ada marhaban Ustaz ya. Ada selawat. Yang paling utama ada tazkirah. Dan mereka banyak berhenti di tempat-tempat yang mereka menjalankan misi dakwah dan misi kebajikan. Mereka ada bawa sesuatu, bukan kosong. Macam-macam plan tu. Sampai sana tu berapa pondok dia singgah, berapa madrasah dia singgah, berapa rumah anak yatim dia singgah, berapa asnaf fakir miskin dia singgah. Jadi subhanallah, dia mendapat banyak ilham, boleh dapat banyak pengajaran nak sampai ke lokasi. Jadi bila dunia bikers ini dimasuki oleh orang-orang baik, orang-orang saleh begini, sama seperti apa? Saya nak bagi persamaan sikit macam TikTok lah. Dulu orang kecam TikTok. Orang masuk TikTok ni lara. Saya masuk TikTok pun kena kecam. Betul. Macam-macam lah kata disebabkan saya masuk TikTok, orang pun daripada tak ada akaun TikTok, buka TikTok. Daripada tengok benda baik, jadi tengok juga benda tak baik. Adakah kita nak biarkan anak kita yang suka di TikTok berada dalam surrounding, dalam suasana semua benda-benda maksiat belaka? Tapi kita tengok sekarang bila masuk ramai ustaz-ustazah, ramai juga ialah di kalangan orang-orang baik masuk. Banyaklah pula perkongsian, ceramah, orang kongsi video-video pendek. Dan bila berbeza sangat sejak 5-6 bulan kita masuk TikTok. Kuliah Riyadhus Shalihin pun kita buat melalui TikTok juga full. Daripada 2,000, 3,000 sekarang sampai 5,000 lebih waktu live TikTok tu. Bila keluar dulu remaja tak kenal sangat saya. Tapi akhir-akhir ni remaja sekolah menengah, universiti, ustazah TikTok. Ustazah nama apa? Ustazah TikTok dia panggil. Saya kata okey lah. Kenal ya? Ya kenal ustazah TikTok. Selalu minta. Kadang saya tengok remaja color rambut, tak tutup aurat, nak ambil gambar. Itu adalah permulaan jalan. Kurang-kurangnya dikenal dulu kita. Tuan-puan, sahabat-sahabat, ni semua hidup lagi kan? Semua bakal jenazah, semua bakal mati. Dewan ini akan dipunyai oleh remaja tu, yang akan sampai usia seperti kita hari ini. Apa yang kita buat hari ini di medan sosial ke, secara fizikal ke, tujuan kita, matlamat kita, mad'u paling utama kita adalah generasi muda. Sebab itu pendakwah yang tinggalkan generasi muda adalah satu pendakwah, minta maaf ya kan kecil hati Ustaz, kita sebut lah ya, yang syok sendiri. Saya sebut sungguh ni sebab saya kena kata macam tu. Kalau ingat Hajar Aminah kan? Yo kan? Yo yang berlaku semua Hajar Aminah.
ada lagi beberapa orang wajah-wajah yang selalu kuliah bersama dengan saya sekitar Negeri Sembilan dulu dalam 40 kawasan, 40 campur surau masjid. Satu hari Ustaz dulu sebelum saya ceramah seperti hari ini secara terbuka, satu hari 5 tempat Ustaz. Gila ke tak gila Ustaz? 4 tempat, pagi 2, tengah hari, kadang petang, pasu malam. Ya Allah, balik rumah lembek. Semua kuliah berkitab. Ini kitab lain, ini kitab lain, kitab lain. Sebab apa? Nak memenuhi kehendak ni. Ini Jumaat lain, satu Negeri Sembilan pergi ke Selangor pula. Saya tak nak, walaupun ada orang pasang untuk rakaman, saya kata minta maaf, tutup. Ada orang nak buat live, minta maaf. Lepas tu saya tengok ada keluar YouTube, saya pergi warning, delete sekarang. Itu peringkat awal. Saya tak nak terlibat dengan media sosial. Lepas tu ada seorang hamba Allah, dia pakai niqab, pakai serba hitam. Dia jumpa saya, dia kata, Ustazah, saya suka, saya selalu ikuti kuliah Ustazah juga. Ustazah mengajar masjid ke masjid, sekian-sekian. Tetapi Ustazah tidak menjalankan tanggungjawab sebenar sebagai seorang pendakwah. Saya kan bila dengar macam tu, kita panas kan, kita nak marah kan. Saya siang malam buat kerja dakwah. Ustazah dakwah pada siapa? Siapa yang hadir kuliah Ustazah? Dia tanya. Ui, dia, saya tak ingat, saya tak tahu mana hamba Allah ni. Tapi betul-betul manusia lah. Masya Allah. Ustazah buat dakwah siapa? Ramai yang hadir. Berapa persen orang yang hadir tu, berapa umur lebih kurang berapa? Orang-orang pencen, umur 50 ke atas lah. Sebab saya kuliah pagi, hari biasa. Dia kata, Ustazah syok sendiri. Ustazah hanya membaikkan orang sedia baik, orang yang dah dekat dengan mati. Kebanyakan ni dah buat persiapan untuk mati. Tapi bagaimana dengan orang-orang muda? Di mana orang muda Ustazah? Dia tanya. Saya pun jawab, di FB. Betul lah, orang muda lepak dekat FB, lepak dekat TikTok berjam-jam, lepak dekat IG. Dia kata di situ tempat orang muda. Kalau Ustazah panggil, buat macam mana pun panggil orang muda datang, kuliah-kuliah di masjid di surau, dia orang takkan datang. Itu sasaran dakwah yang sebenar, yang akan ganti generasi makcik-makcik yang selalu hadir ni. Jangan kecil hati pula makcik-makcik. Tetapi betul tak ibu-ibu, kita bimbangkan anak cucu kita. Anak cucu kita banyak masa di mana? Media sosial. Subhanallah. Sebab itu kita kena sokong. Walaupun kita tak reti pun kita buka juga. Kita tengok apa yang sebenarnya anak cucu kita tengok. Subhanallah, Allahu Akbar. Macam tukar tajuk lain pula kan. Okey, sebab nak kembali kepada Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafiah pun macam perlukan masa. Saya pun terkejut tadi pendek. Kan saya baru rasa nak start nangis-nangis sikit kan. Okey, kita baca satu hadis Nabi SAW. Subhanallah, berkenaan dengan kematian, kita ni bakal jenazah. Kalau Ustaz sebagai nak menghayati mati, Ustaz cari rumah dekat dengan kubur. Ada tak di kalangan kita ni yang kat rumah dia dah siap dah kain kafan dia? Tak ada. Siapa yang dah ada kain kafan? Masya Allah, ada yang ada. Saya ada simpan kain kafan kat masjid sebab saya pengurusi khairat kematian. Oh, sebab pengurusi khairat kematian. Acilah dia. Ada stretcher kat rumah. Ya, set. Pengusung jenazah. Oh, sebab senang memudahkan orang angkat saya. okey. Oh, memang tu untuk encik sendiri? Saya sendiri. Oh, bukan sebab encik AJK? Oh, tak. Masya Allah, itu dahsyat tu. Benda tu kan besar. Boleh tolong orang lain kalau ada masalah. Ya, betul. Kecemasan, kita boleh bawa stretcher tu pergi mana-mana. Yang boleh lipat. Boleh lipat. Boleh bawa dengan motor. Oh, boleh bawa motor. Tujuan tu ada tu? Membantu yang memerlukan kemalangan, kematian ataupun yang kurang upaya. Allahu Akbar. Okey, bagi orang luar tak dengar penjelasan, ada hamba Allah ni, Tuan Haji ni, dia memang sediakan kita panggil stretcher pengusung jenazah di rumahnya. Bila ada je bunyi ada kematian, terus bawa dan mengingatkan tentang kematian sendiri. Esok kita akan diusung dengan stretcher tu juga. Subhanallah. Rupanya ramai lagi tak buat persiapan untuk menghadapi kematian sendiri. Sebab kita kalau boleh tak nak mati lagi. Tetapi kematian datang, bersedia atau tidak tetap akan datang. Antara, bukan rupanya, termasuklah kita ya encik. Kita ni jual je, tapi kat rumah tak ada.
Sebenarnya kalau pergi dekat galeri, kami memang dah buat set lengkap jenazah. Semua ada dalam tu. Antara yang terlengkap, kita beli dah 5-6 set lengkap jenazah dalam kotak cantik. Kita beli, kita buat compare dan kita buat satu set yang paling lengkap. Semua ada. Sekurang-kurangnya kalau ada, dia cantik, kotak indah. Nanti kalau boleh tim kita bawa. Ni bukan sebab nak berniaga sangat. Kalau nak berniaga, benda ni dah siap setahun lebih tapi tak pernah cerita. Tapi hari ni sebab tajuk kematian, jadi saya terus teringat. Kita tak buat kempen lagi untuk sekurang-kurangnya di setiap rumah mesti ada kit jenazah yang lengkap. Tak perlu dah nak menggagau cari. Sekurang-kurangnya bila kita letak kat ruang tamu tu, letak kat ruang tamu tetamu pun, ya Allah, kit jenazah. Letak satu ruang yang seluruh ahli keluarga akan melintas, akan nampak. Jadi akan mengingatkan kita, tidak mustahil hari ini kita mati. Nak mengajuk dengan suami pun tak lama insya-Allah. Suami malah nak muji pun hari tu dia muji, takut tak sempat puji mati kan. Dua-dualah dapat iktibar. Masya Allah, mengingati kematian adalah satu motivasi yang terbaik bagi mukmin dan orang Islam. Sebab dengan ingat matilah kita bersungguh untuk hidup. Saya percaya apabila ustaz diberikan berita tu, keinginan untuk hidup dan keinginan untuk buat terbaik untuk dakwah, keinginan buat terbaik untuk jadi suami terbaik, ayah yang terbaik, anak terbaik kepada ibu ayah, sama ada yang ada tak ada, semakin tinggi. Betul kan ustaz? Benar. Bila kematian tu rasa dekat, bersungguh-sungguh tu lebih, bangun malam tu lebih, zikir tu lebih, baca Quran tu lebih, hidup dalam keadaan rasa berhati-hati. Sebab itu mengingati kematian sebenarnya menguatkan lagi kita untuk hidup yang terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Samalah juga, kadang-kadang tinggal kata, ustazah banyaknya, ustazah nak buat itu, ini, aduh tak larat. Ustazah kata, biar betul kita nak buat ni. Kenapa macam semua benda nak buat cepat-cepat ni, ini nak buat, itu nak buat. Saya kata sementara hidup, harap-harap kita sempat buat ni sampai cantik, kalau kita mati pun okey. Itu antara doa saya sendiri kalau minta, ya Allah, tengah buat-buat perancangan ni, tengah buat plan kerja dakwah, kerja amal ni, hati tu tengah apa? Harap-harap hidup, harap-harap Allah panjangkan umur. Ya Allah, panjangkan umur, selesai benda ni ya Allah. Kau nak mati, matilah. Ibaratnya macam tu. Masa tu bila kita ingat mati, kita bukan ingat pasal dunia. Dunia ni kita tak, Allah ada 1000 bukan boleh makan 1000 pun. Kita tahulah pasal dunia ni. Tapi yang kita bimbang adalah bekalan kita nak bawa ke sana. Bekalannya amal soleh yang kita, kalau boleh, ya Allah panjangkan umur, biar selesai amal soleh yang sedang diusahakan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, Ustaz, dah terlebih masa ni. Kita baca satu hadis Nabi tadi. Okey, adakah mati itu makhluk? Ya, mati itu adalah makhluk Allah. Mati itu adalah makhluk Allah. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang agak panjang. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, maut akan didatangkan dengan bentuk seekor kibas yang bercampur warna hitam dan putihnya. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai ahli syurga. Maka mereka pun menjulurkan leher-leher dan melihat dengan tekun. Lalu penyeru itu pun bertanya, apakah kamu tahu ini? Mereka pun menjawab, ya, ini adalah maut. Mereka semua pernah melihatnya. Kemudian diseru lagi, wahai penghuni neraka. Mereka menjulurkan leher-leher dan melihat. Penyeru itu berkata, apakah kamu mengenal ini? Mereka berkata, benar, ini adalah maut. Mereka semua pernah melihatnya. Maka maut itu pun disembelih. Kemudian penyeru itu pun berkata, wahai penghuni syurga, kekal bagi kamu dan tiada kematian, serta wahai penghuni neraka, kekal bagi kamu dan tiada kematian. Kemudian beliau Rasulullah SAW membaca, wa anzirhum yaumal hasrat wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Dan berilah amaran wahai Muhammad kepada mereka umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan, iaitu apabila diselesaikan perbicaraan akan perkara masing-masing, sedang mereka yang ingkar dalam kelalaian, dan mereka yang dalam kelalaian itu ialah penduduk dunia, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Surah Maryam ayat 39. Muslimin muslimat,
Faham ke tidak ni apa yang Nabi sampaikan? Ada yang pelik, kenapa jadi kibas lepas tu kena sembelih? Apa cerita ni kan? Subhanallah. Hadis yang sahih ini menceritakan di akhirat kelak, di kiamat, di akhirat, apabila manusia dah masuk dah dalam syurga, sebahagian manusia dah masuk neraka. Dah selesai dah perbicaraan ni. Dah masuk neraka, settle. Masuk syurga, alhamdulillah, subhanallah. Lalu Allah mendatangkan maut dalam rupa bentuk kibas. Ada warna hitam bercampur hitam dan putih. Lalu Allah tunjukkan kepada penghuni syurga dulu. Kamu kenal tak apa ni? Adakah kamu tahu apakah ini? Penghuni syurga kata, itu maut. Kalau hari ni nak cari kibas yang kita nampak, itu maut, bolehlah beli pera kan? Tak. Maksudnya di akhirat kelak, penghuni neraka, penghuni syurga akan tahu itu adalah rupa maut. Maut yang Allah telah ubah suai menjadi seekor kibas, yang mana kita maklum itu adalah maut. Lalu apa yang Allah perintahkan? Kibas itu disembelih. Kibas itu disembelih. Maksudnya maut ataupun mati disembelih. Faham ke tidak? Mati disembelih. Kerana apa muslimin muslimat? Penghuni neraka setiap hari mengharapkan mereka mati. Seksa-seksa. Sebab apa? Mati hilang seksa. Kan ramai hari ini orang bunuh diri. Sebab mereka menyangkakan keperitan hidup, kesedihan hidup, kesakitan akan berakhir dengan kematian. Rupanya mereka sesaat selepas mati ditarik nyawa, mereka berada di alam barzakh. Alam yang lebih dahsyat daripada dunia. Ramai orang merasakan matilah penghujung penutup penderitaan di dunia. Subhanallah. Jadi mereka yang berada di neraka setiap hari, setiap saat diseksa mengharapkan mereka mati. Tetapi bila melihat Allah sembelih maut, Allah sembelih kematian, tidak ada kematian bagimu. Kamu akan hidup, kamu akan diseksa sampai macam kamu nak mati, kamu diseksa berterusan sampai tidak ada mati. Dan penghuni syurga bila melihat kematian disembelih, penghuni syurga berbahagia. Maksudnya mereka akan menikmati syurga selama-lamanya. Subhanallah. Faham maksud hadis ni ya? Kita dah faham. Ini hadis yang sahih. Kemudian Nabi pun menyebutkan, dan berilah amaran wahai Muhammad kepada mereka umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan. Mereka yang baca Quran 1 juzuk menyesal kenapa di dunia tak baca 5 juzuk. Apatah lagi yang tak baca Quran langsung. Apatah lagi macam kita baca satu muka surat, 2 muka surat dah rasa bagus dah. Semua orang menyesal pada hari itu. Hari penyesalan. Tidak ada orang pun yang merasakan amalannya boleh menyelamatkan. Dan memang benar hadis Nabi yang sahih yang kita baca dalam kuliah Hadis Solihin semalam. Nabi bersabda apa? Nabi sebut, tidak ada di kalangan kamu yang boleh diselamatkan dengan amal solehnya. Lalu sahabat bertanya, adakah termasuk kamu juga ya Rasulullah? Benar, termasuk aku. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita datang majlis pada pagi ini mengharapkan Allah memandang kita dengan rahmatnya. Lalu Allah memilih kita semua yang hadir di sini ataupun alam maya sebagai bakal penghuni syurga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila kita sebut tentang kematian dan kelalaian, ni nak bagi dah 1 minit ya. Dalam beberapa hari ini kita melihat tular balik di media sosial tentang artis lelaki founder, kita tak nak sebut nama, buat video bersama dengan artis bayi. Bayi bahasa Inggeris lain lah, kita sebut bayi ya, tak naklah sebut. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian adalah juga artis-artis kita veteran yang lama pun buat kan, lenggo, bergelek dan sebagainya. Hari ini maksiat secara terangan bangga, dan dengan bangganya juga bercerita untuk dia melakukan perbuatan tersebut dibayar puluh ribu. Dijemput untuk bergelek dan kerana itu dibayar puluh ribu. Dan disebut gelek itulah yang beri saya makan. Astagfirullahalazim. Saya baru tengok malam tadi sebenarnya, sampai pukul 2 tidur. Duduk susah hati rasa macam astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bahkan saya tengok dan saya rasa malu. Umat Islam, wanita Islam ini lebih dahsyat daripada wanita bukan Islam. Artis non-Muslim di Malaysia ada ramai di kalangan Cina, India. Tak dahsyat macam artis Muslim. Mereka tetap ada maruah, mereka tetap ada image,
Maksud mereka jaga juga personality. Janganlah sampai menghina diri sampai tahap macam tu. Kalau dulu nak tengok gaya-gaya penari tiang, orang kata kena dalam disco, tiba-tiba keluar video klip macam penari tiang. Orang Islam pula, muslimah, wanita muslim. Sebab itu Nabi SAW dalam sabdanya menyebut, ada dua golongan yang kamu tidak pernah lihat. Maksud Nabi kata kepada para sahabat, kamu tidak pernah lihat, yang kita tidak pernah lihat. Maksudnya seteruk-teruk Arab jahiliah dulu sebelum Nabi diutuskan, tak ada wanita berpelakuan begini. Nabi sebut berpakaian tapi telanjang. Mereka melakukan maksiat dan mereka mengajak wanita-wanita lain, mengajak orang lain juga melakukan maksiat. Nabi kata golongan ini tidak cium bau syurga. Bahkan nak masuk syurga, cium bau syurga pun tidak. Bila kita cakap macam ni, orang kata judge, ustazah ni nilai orang. Ustazah siapa nak jatuh hukum? Kita tak kata dia ahli neraka, tak. Kita tak kata dia akan su'ul khatimah, tidak. Kita membacakan hadis itu secara umum. Dan pesanan di hujung kita sebut apa? Tolong jaga diri kita, anak-anak kita, daripada menjadi golongan yang disebut dalam hadis Nabi. Sebab golongan ini benar-benar wujud. Sebab itu kita belajar hadis Nabi, kita semakin beriman dengan hadis. Apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu memang benar sedang berlaku pada hari ini. Jadi sebab itulah saya puji, bukan hanya pendakwah. Hari ini kan Ustaz, netizen pun dah berani berdakwah. Dia akan tulis komen, dia kena kecam pun tak apa. Komen mesti baik-baik, jangan menghina. Doa, semoga sekian-sekian. Dia cari rezeki kan. Kata moga Allah limpahkan rezeki yang barakah melalui cara yang berkat. Kita doa, tetap doa yang baik-baik. Dilarang untuk menghina. Binatang pun tak boleh hina, manusia lagi tak boleh hina. Tetapi saya sebutkan begini supaya perasaan kita untuk buat kerja dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan dilemahkan. Sebab mesti ada orang yang akan menentang apa yang kita cakap. Tapi walaupun sikit, air tangan kita untuk Islam itu ada. InsyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf terlebih pula. Wallahualam. Masya Allah, kupasan yang sangat baik daripada Ustazah. Sebelum ceramah tadi, Ustazah ada pesan bagi tahu saya nak sekejap saja. Sebab nak bagi ruang panjang pada Ustaz Narfi, nak berkongsi dengan cerita dia. Tapi saya dah percayalah, sekejap tu ada makna yang lain je. Namun begitu, alhamdulillah banyak kita dapat daripada Ustazah tadi. Dan banyak juga perkataan-perkataan yang sama kita dengar. Antaranya apa perkataan yang banyak disebut oleh Ustaz Hanafi dan juga Ustazah tadi? Mati, betul. Mati, setiap orang akan mati. Semua tak tahu maksudnya mati bila, betul? Mungkin balik sekejap lagi, tiba-tiba ada di kalangan kita meninggal. Nyesal ke, suka kematian tu? Kalau terkejut macam tu, mesti agak menyesal. Kalau kita boleh sempat menyesal lah. Sebab apa? Sebab ramai yang macam Ustaz Hanafi sebut tadi, bila dah meninggal, ramai menyesal sebab apa? Nak kembali ke dunia untuk beramal soleh. Qala rabbirji'u la'alli a'malu solihan. Antara amal soleh apa dia? Kalau sempat buatlah sebelum mati. Kalau kita tahu kita mati sekejap lagi, apa dia antaranya? Bersedekah, betul. Jadi bila dah ramai bersetuju dengan perkataan sedekah, kita akan lancarkan satu infak lah. Bayangkan sambil infak tu RM10, berpahala tak kalau mati sekejap lagi? Boleh tak? Menakutkan semua orang. Okay. Jadi insyaAllah di FB dan juga TikTok ada 6,000 yang menonton kita juga. Juga boleh kita raikan ataupun kita boleh juga bersedekah ataupun berinfak untuk kerja-kerja amal dan kebajikan sahabat amal, NGO kami. InsyaAllah kalau lihat di hujung sana ada gerobok, setiap hari orang datang kecuali weekend, datang mengambil barangan runcit, barangan asas untuk memasak. Tidak kira sama ada kalangan Muslim ataupun bukan Muslim. Di sini juga ada program pengajian percuma Asnaf Mu'alaf yang kita buat sentiasa, dan juga di sana pengajian Al-Quran percuma kepada Asnaf Mu'alaf. Di sana satu lagi ada lot untuk memasak. Kemudian pengajian juga kita buka kepada orang-orang yang
mampu dengan harga yang mampu. Jadi siapa nak online ke, datang menghadap ke, kita ada kelas di sana, boleh bersama-sama dengan guru-guru kita untuk belajar secara bersemuka ataupun online. Okay? Kalau nak belajar permulaan pun boleh, insya-Allah kita ala-alukan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya melancarkan infak untuk kerja-kerja amal dan kebajikan, insya-Allah. Sebelum saya serahkan kepada Ustaz Hanafiah. Dipersilakan semua tim-tim untuk bergerak, insya-Allah. Okey. Biarkan back dia yang bergerak. Okey, subhanallah. Sebenarnya sebelah ni surau. Surau ni sebenarnya sempena program hari ni Ustaz lah yang merasmikan. Masya-Allah. Surau sebelah ni baru malam tadi tu yang cerita semalam saya cari kapet, tapi kapet Raudah tu belum sempat dipasang. Dek, kamu biar je beg tu berjalan. Macam tu lebih selesa kot orang nak masuk. Sebab dia malu kalau singgit ya, kamu nampak. Macam tu. Okey. Kalau boleh kita tingkatkanlah kualiti sedekah kan. Mudah kuantiti dan kualiti tu biar seiring kan. Kita sendiri pun dah upgrade banyak hidup kita. Kita upgrade jugalah sedekah kita. Mudah-mudahan yang memberi infak, yang memberi sedekah, Allah angkat semua kesulitan, kesakitan, kesedihan diganti dengan kesihatan, kebahagiaan, kedamaian. Allah jadikan zuriat keturunan kita soleh dan soleha. Mungkin ada yang nak jumpa secara personal dengan pihak kami untuk memberi lebih, boleh jumpa lepas ni. Kita dalam proses nak beli kapet Raudah. Semalam bila saya pergi cari, rupanya mahal sangat kapet Raudah. Oi, memang saya sampai dengan tak puas hati dengan pekerja, telefon bos, tak puas hati dengan bos, telefon lagi. Dah lah dia tak berapa boleh cakap Melayu. Macam tu lah kan. Adalah tu. Okey, lepas tu subhanallah, kita duduklah berkira-kira untuk betul tak confirm nak beli ni. Subhanallah, kenapa buat surau di kawasan shop lot? Padahal kita boleh buka perniagaan. Tuan-puan cuba fikir. Sewa mahal sekarang, naik berganda-ganda. Bila tempat ni dulu kan tak hidup, sekarang hidup, berganda-ganda. Nak buat keputusan surau, padahal pejabat kami tak muat. Ada staf kami duduk dalam bilik menyempit. Boleh je kalau saya buat keputusan, ini pejabat saya lah, saya tak payah naik tangga, senang orang nak jumpa. Masa nak keputusan kata kita kena buat surau. Dalam short lot sampai belakang tak ada surau. Kalau pergi masjid tu jauh sikit lah. Jadi untuk staf dan kita nak jemput semua orang yang mungkin lalu lepas ni, tulis surau tu. Bukan tulis apa kat luar signboard tu, akan tulis surau. Kita akan buat jemaah mungkin subuh je lah, susah sikit kita nak buat. Waktu lain sampai malam sebab sini kedai operasi sampai malam kan. Jadi mana-mana kedai-kedai yang tak ada ruang untuk solat, mereka boleh solat dengan selesa di sini. Tempat wuduk dan sebagainya. Kami sebenarnya belajar kenapa buat kuliah, program seperti ini di kawasan bandar. Sebab nak tunjuk syiar Islam Ustaz. Macam medan ilmu di Kelantan kan dibuat di shop lot, tempat ruang tengah bandar berniaga. Jadi kalau macam ni, orang nampak kemah apa? Dekat luar tu, duduk-duduk dalam kereta tu, kita boleh nampak ada orang dengan sekeluarga boleh duduk. Orang nampak majlis ilmu. Bila kita buat di masjid ataupun di dewan tertutup, dia orang tak nampak orang dalam majlis ilmu tu, syiar tu. Bukan kata kita tak buat, situ memang diteruskan lah kuliah maghrib, kuliah subuh, orang dah maklum. Tapi bila buat macam ni, orang nampak, orang yang lalu tak pernah hadir majlis ilmu, segan-segan pun dia duduk sekejap dengar. Dia tak segan sangat. Ada orang dia segan nak hijrah, nak pergi masjid, dia tak biasa pergi masjid dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita nak imarah lagi tempat ni, kita buat surau sebelah. Siapa mungkin nak wakaf apa-apa, Ustazah, berapa satu ekor ni? Kita bagi tahu. Oh, ini dah 5,000 contoh. Yang ni saya nak wakaf. Jadi sepanjang digunakan tu, pahala mengalir. Bijaklah dia. Ustazah, kapet Raudah tu berapa? Ustazah bagi tahu je, nanti saya transfer. Saya nak kapet Raudah tu, hari-hari orang pijak, orang sujud apa, saya nak dapat pahala. Berapa kapet tu? Contohlah nak wakaf semua ke ataupun sekian-sekian. Inilah orang yang buat persiapan untuk menghadapi kematian. Sebab kita tahu Nabi sebut 3 perkara yang sentiasa mengalir walaupun lepas mati. Sedekatun jariyah. Kena teguh pada Ustaz. Jangan bagi saya lagi. Dah, habis dah sesi Ustazah. Sesi fotografi je ada. Okey Ustaz, soalan untuk Ustaz.
ketika doktor memberitahu keadaan ustaz setahun lagi, apakah yang memotivasikan ustaz? Teman-teman di hadapan ni ke, ya Allah, aku nak naik lagi motor ni, nak mengembara ke Thailand, ataupun siapa saja, keluarga ke, sahabat handai ke, ataupun motor Kawasaki tu nak ambil balik ke, macam mana ustaz? Apakah yang memotivasikan ustaz? Moga-moga memotivasikan semua orang. Sebab mungkin pernah ada pengalaman pahit, ujian-ujian yang menyakitkan dan sebagainya. Dipersilakan ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah hidup lagi. Bila kita hidup lagi ni, kita kena selalu syukur. Bila syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong, yang berbohong ni kita. Sebelum mati, saya bercita-cita untuk melihat Islam memerintah. Itu antara motivasi dalam hidup saya lah. Saya kata kalau tak sempat, biarlah saya mati dalam keadaan berjuang untuk bantu. Saya dalam banyak-banyak ustaz dalam dunia, saya ustaz yang paling bodoh sekali. Sebab tu dekat saya punya Facebook selalu saya letak da'i yang paling dhaif, yang paling hina di sisi Allah. Dan saya punya cita-cita, sebodoh-bodoh saya, biarlah saya ada niat yang betul dan tindakan yang betul untuk melihat satu hari nanti bukan syiar, tetapi Islam yang memerintah. Bila Islam memerintah, keadilan itu bersamanya dan orang akan makmur. Dan saya sentiasa berharap akan ada lagi generasi dan sebuah tamadun Islam yang sehebat Umar Abdul Aziz, sehingga serigala tidak memakan biri-biri. Sampai macam tu rahmat Allah turun. Rahmat Allah ni adalah kasih sayang daripada Allah. Allah kalau sayang kat kita, dia akan uji kita. Kalau nak cerita pasal ujian kesakitan ni, wallahi, semua pesakit kanser sakit. Semua pesakit kanser sakit. Kalau dia cakap dia tak sakit, dia berbohong. Sakit ni bukan sikit-sikit. Semalam saya jelaskan pada seorang sahabat, saya pernah kena denggi berdarah. Denggi pertama dan denggi kedua. Kanser ni sakit dia macam orang yang kena demam denggi kuasa 2. Lepas tu lalu kemoterapi. Demam denggi kuasa 3. Sakit ustazah. Janganlah angkuh, janganlah sombong, janganlah belagak. Kita sehat hari ni. Bila-bila saja sel kanser yang ada dalam badan kita aktif, dan kita akan rasa. Saya dulu seorang yang angkuh. Sebab zaman saya muda, saya banyak memenangi pertandingan silat, banyak memenangi wakil main tenis, main apa semua. Aktif sangat, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Tapi satu je, saya bila ada orang kutip derma untuk makna, saya cakap kat diri saya dalam hati, aku satu-satu penyakit yang takkan kena adalah kanser. Tapi sekarang Allah dah bagi, baru saya tahu langit tu tinggi rendah. Namun bila berhadapan kanser, saya cerita satu pengalaman. Bayang sebelum saya kena tu, saya tak tahu apa penyakit saya ada. Tak tahu. Bertahun-tahun lamanya. Kejap badan gemuk, kejap badan kurus. Dan kemudiannya apa berlaku, cengkung. Tak ada selera makan, makan pahit. Dan yang buang air besar, seminggu sekali buang air besar, keluar darah. Lepas tu bila kita batuk-batuk keluar darah. Saya ingat saya batuk keluar darah sebab saya banyak buat training motivasi untuk juvana, penjenayah, penagih dadah. Itu kerja saya. 18 tahun saya dengan benda-benda itu, berdakwah di lorong Haji Taib. Kita dapat pulihkan lebih kurang, kita dapat bantu lebih kurang 380 orang golongan maknya dan juga pelacur kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah, benda yang kalau kita buat ni, kalau kita cerita selalu, takut pahala dia jadi nipis. Jadi harap Allah kekalkan pahala sekadar untuk motivasi. Saya dah lalui benda-benda macam tu. Sakit yang kedua yang saya rasa agak ni, iaitu saya kena hyperthyroid. Sakit yang ketiga selalu demam. Tadi first selalu demam, seminggu sekali demam. Tapi demam macam mana pun saya akan tetap pergi ceramah. Sebab antara cita-cita saya mati dalam keadaan berdakwah, mati dalam keadaan beribadah dalam rumah Allah.
Sebab hidup ni bukan satu kemuliaan, tapi kemuliaan kita ketika kita mati. Pada saya macam tu. Yang seterusnya apa yang saya nak terangkan, saya kena pula heart attack balik daripada Sarawak. Dia kena heart attack. Rhythm jantung saya sampai 200, 195 hingga 200. Dia tidak sekata. Jadi dibawa ke IJN. Saya pergi ke IJN dan kena tahan dan apa berlaku ke IJN macam-macam. Doktor lalas sekali, doktor matikan jantung saya dalam masa 1 minit, lepas tu dihidupkan kembali. Masa tu saya dah prepare. Saya dah beritahu dah, abang bersedia. Saya beritahu kat isteri saya, I'm ready for it. Saya ready. Ya Allah, kalau ni yang terbaik ni, kalau belum cukup taubat aku, kau belum ampun dosa aku. Kau bagi aku masa. Mati 1 minit, lepas tu dihidupkan balik dengan kaedah cardioversion. Wallahu alam, saya tak cukup pandai nak terangkan medical punya kaedah. Tapi lepas tu, dia sistem badan kita diganggu. Sistem badan ganggu. Lepas tu macam mana last sekali, barulah tahu kanser. Baru tahu kanser, lambat nak tahu. Tahu-tahu pula, selepas saya bawa jemaah umrah pada tahun 2016, lebih kurang dalam 200 orang daripada Madinah ke Mekah. Masa dalam perjalanan tersebut atas bas, saya dah tak boleh bernafas. Ya Allah, I'm ready for it. Kalau kau dah terima taubat aku, ambil lah. Dalam perjalanan tu, satu bas panik tengok saya. Saya tak boleh, saya lemah apa semua. Sampai di Mekah, saya bawa umrah. Habis umrah, pergi berhenti depan Kaabah, minum air Zam-Zam. Saya kata, Ya Allah, kau baik. Kau memang bagi can aku buat umrah ini. Terima kasih Allah. I love you so much. Allah, boleh tak kau keluarkan penyakit dalam badan aku ni? Saya minum air Zam-Zam. Balik, sampai di hotel, saya buang air besar, keluar darah. Darah tu punya banyak. Kalau nak dicerita dalam bentuk gayung, saya rasa 3-4 gayung lah. Punya banyak. Keluar. Nak cakap sakit, tak boleh cakap lah. Sakit sangat. Tapi tak apa. Azan je waktu subuh, saya lari balik pergi subuh. Saya pergi subuh, saya cakap, terima kasih Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kau dah keluarkan penyakit tu. Habis je, lepas tu saya balik. Masa balik tu saya unstable lah. Kapal terbang saya tak stable. Lepas tu saya balik ke ni, saya turun je flight, saya terus pergi ke Johor Bahru. Turun ke Lai, nak balik rumah, saya terus ke Johor Bahru. Saya ceramah di Johor Bahru. Saya paling banyak ceramah bukan dekat area ni. Paling banyak negeri saya ceramah Johor. Sebelum ni lah. Dan apa berlaku di Johor, saya ada ceramah di Hospital Sultan Aminah yang terbakar tu. Dan di situlah ada salah seorang doktor kata, Ustaz, you look so weak. Awak nampak sangat lemah. Boleh tak kami buat full medical check up for free? Saya kata, tak apa. Saya ada ceramah lagi depan ni. Habisnya, balik, saya tak sempat nak fikir pasal saya. Lepas tu balik ke KL. Anak saya Dain Syafiqah telefon mak dia, cakap, saya baring satu tempat, baring je, tak bergerak-gerak, kadang-kadang nafas tu tak betul. Daripada lepas Zuhur sampai nak habis asar, sampai anak saya nak kejut untuk solat asar pun tak sanggup. Dia tengok ayah tak bergerak ni. Dia telefon mak dia macam, Umi balik. So isteri saya pun balik, tengok, dia kejut saya. Dia ingat dah tak ada dah. Pun pergi bilik. Lepas tu saya kata, waktu asar ada lagi. Ada bang, ambil uduk, solat. Habis solat, bini saya pun, yalah, dah nasib kita orang lelaki-lelaki. Macam mana? Pergi hospital, buat medical check up. Ya Allah, abang ni kena bunuh Gilmona. Buatlah medical check up. Ya Allah, bukannya susah pergi hospital. Kita ni tak suka nyamuk. Pergi jugalah. Bila pergi, Alhamdulillah, Masya Allah, doktor kata kena buat skop, kena buat ni. Saya cakap susah, kena puasa dulu. Bila puasa dan apa berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, dah ni kena CT scan, kena apa semua. CT scan 24 jam tak boleh makan. Ada tempoh puasa tak boleh makan. Lepas tu dia kena puasa, nak CT scan, lepas tu minum air ni macam-macam lah.
Cakap, ya Allah, saya dah sangat lemah. Sebab daripada mula-mula dekat ni, daripada hospital, berat badan saya 100 lebih, dia boleh turun dalam masa beberapa hari saja sampai 70 lebih. Sebab darah terlalu banyak keluar. And then dah apa berlaku? Dah mula berisi, tiba-tiba air kaku. Sampai dah mata saya macam nak tersembul lah. Lepas tu Allahu Akbar. Saya ingat last kali 69 ke 60 berapa macam tu. Dah tak larat lah. Nak bercakap pun tak larat. Tapi apa berlaku? Dah habis CT scan, doktor sah je cancer, operation, potong daripada atas bawah, keluarkan ketumbuhan. Apa yang nak cerita? Sakit operation tu sampai hari ni. Saya baru balik daripada Pulau Mabul, ada buat kerja dakwah sana. Dan apa berlaku kat sana, Masya Allah. Kan bot langgar ombak tu, dia melambung-lambung. Sakit. Sampai hari ni, perut saya krem masa hari tu. Lepas tu sakit dia sampai ke bahu ni. Sekarang ni saya kalau batuk, dia masih sakit lagi. Dan itulah, secara ringkas dan mudah, ujian tu berat. Nama ujian, dia akan berat. Tapi bagaimana kita lalui? Dan ujian yang paling berat apabila kita berhadapan dengan maut, dengan kematian. Wallahi. Sebab tu hadis Nabi Muhammad SAW, dia beritahu, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati, to the final test, the final ujian. Siapa yang mati lulus ujian ini ketika sakaratul maut, la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu bukti ketika dia hidup, dia berjuang kerana Allah, hidupnya kerana Allah, ibadahnya kerana Allah. Kita takut hari ini kita beribadah untuk dipuji alim. Kita takut di berjuang hari ini orang puji kita sebagai seorang pejuang. Kita takut. Dan ketika tu, the final test, kita tak boleh sebut la ilaha illallah. Jom, pujuk hati kita, lembutkan hati kita, ringankan lidah kita, selalu zikir la ilaha illallah. Saya cerita satu kisah untuk tutup sebab saya dah lebih masa ni. Ringkas je. Pernah 17 hari bulan apa Ji? Haji Azmi, yang kita pergi ceramah maulid tu. Oh, 16 hari bulan 1. 16 hari bulan 1 2016. Kami berceramah, saya berceramah Maulidur Rasul di Pasir Gudang. Tengah-tengah ceramah macam ni, pengurusi majlis tak duduk sini lah, dia duduk situ. Duduk situ. Saya tengah ceramah maulid. Tengah-tengah ceramah, saya cerita tentang sunah-sunah Nabi yang dilupakan. Salah satunya Al-Hijamah, berbekam. Pengurusi majlis yang duduk situ jatuh tombang. Lepas tu nafas dia macam kerbau kena sembelih. Dia tak boleh nafas. Saya faham, Tok Guru saya ajar, itu sakarat. Saya pun lompat pergi kat sana. Orang sakarat ni jangan baring macam ni. Jangan letak bantalnya, tak ada. Kena angkat papak macam ni. Lebih kurang 25 ataupun 45 darjah untuk dia rasa selesa. Saya pun ajar, Haji, ikut saya Haji. La ilaha illallah. Pengurusi tak boleh sebut la ilaha illallah. Saya ingat pesan Tok Guru. Tok Guru pesan kat saya, ngajar sebutir-sebutir. Saya ingat, oh yo. Saya pun ajar, Haji ikut saya sekali lagi Ji. La, dia pun ikut. Tu dia sebut la lah. Ilaha illallah. Dia boleh sebut la ilaha illallah. Dan dia meninggal dunia dalam majlis ilmu, syahid. Rupanya dia seorang kontraktor yang selalu ditipu oleh klien-klien dia. Banyak klien dia tak bayar, jiwa dia halalkan. Dia juga seorang kontraktor yang banyak menaja para penceramah datang mengajar ilmu di negeri Johor. Dan hidup dia tak ada satu hari, mengikut kata isteri dia, Puan Nuraini, tak ada satu hari yang dia tak bersedekah. Dan yang keempat yang selalu dia buat adalah solat berjemaah. Dia menjaga solat berjemaah.
Dan dia solat berjemaah, dia sentiasa memakai baju putih. Seperti dia kata baju putih ni baju favourite dia, sebab bersiap sedia untuk mati. Dan Masya Allah, ketika dia meninggal dunia tu, Allah Akbar, cantik lah. Dia meninggal dunia dalam keadaan cantik. Saya harap malam hari ni ada 2-3 orang yang datang dengar ceramah saya ni yang meninggal dunia, terutama yang duduk belakang, yang bersandar tu kan? Yang bersandar, yang berkipas, yang apa semua tu kan, yang tengah main-main handphone tu, ya Allah, ambillah nyawa mereka. Ada seorang je yang sebut amin, seorang je jemaah tabligh yang kalau saya ceramah kat tempat dia, dia yang masa tu saya dah rambut dah tak ada, botak, bulu-bulu ni semua dah tak ada dah badan saya bawa motor boleh walaupun dalam keadaan lemah, tetapi saya nak turun daripada motor dan nak berjalan tu tak boleh. Jemaah tabligh ni dia yang akan sambut saya turun daripada motor, dia lah yang pimpin saya, buka kasut saya pergi ceramah, dan masa balik dia yang pakai sarung sebab badan saya terlalu lemah. Dia sebut amin, amin ya Allah. Bila dia sebut amin, apa berlaku? Dapat khabar patutnya dia pergi umrah dengan saya, tapi saya ada masalah, dia terpaksa pergi dulu. Dan dapat khabar pula dia meninggal dunia ketika solat subuh dalam raudah. Dan ribuan orang solat jenazah, dan dikebumikan di baket. Sebab tu bila orang sebut mati dalam keadaan baik, kena sebut amin. Sebab cita-cita saya, antara motivasi dalam hidup saya untuk meneruskan berjuang dalam dunia kanser, iaitu saya harus berjuang bersama dengan Islam, biar tertegak sebuah negara yang benar-benar Islamik, sebagaimana apa? Umar Abdul Aziz. Sehingga tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi orang susah, tak ada. Semua orang bahagia dalam pelukan kasih sayang Allah Ta'ala. Nah, jadi selain tu adalah yang lain. Yang lain tu contohnya anak-anak saya, Da'i Syafiqah, Nurul Syafiqah. Anak saya ni masa tu dia tengah ambil law. Dia ambil double degree law dengan syariah kat UAE. Dia apa berlaku, saya tak nak dia stres, biar dia ambil sampai habis. Dan anak saya baru 2 orang yang jadi hafizah, yang lain tu belum lagi. So saya kata, ya Allah, kalau boleh ya Allah, biarlah ada anak-anak saya ni jadi profesional, pemimpin yang Quranik, berdasarkan Al-Quran. Itu yang saya nak. Jadi itu saya terpaksa fight. Jadi Alhamdulillah, selepas sedar daripada koma, lepas tu saya pun belajar berjalan balik sebab sakit nak berjalan. Hari ke-10 boleh berjalan, terus keluar hospital. Lepas tu saya pun tak ada nak buat apa, keluar hospital, balik-balik saya terus start motor. Bini saya menjerit dah jangan ngada-ngada nak bawa motor ni. Saya pun tak apa. Dan Alhamdulillah, satu perkara lagi, pagi besok tu saya senyap keluar rumah, naik motor, lepas operation, jalan betul-betul lagi. Terus ke mana? Dakwah lagi ke TV3, Media Prima, bersiap sedia untuk menghantar golongan fakir miskin selama 40 orang menunaikan umrah bersamamu TV3. Dan sampai hari ni kawan-kawan saya di bersamamu cakap tak tahu siapa yang sponsor 40 orang. Kami sendiri tak tahu siapa yang sponsor 40 orang fakir miskin ni menunaikan umrah melalui rancangan. So kadang-kadang saya nak kait dengan kisah bayi tadi. So ringkasnya, hari ni saya takut nak cakap, takut benda ni berlaku ke anak-anak saya. Auzubillah min zalik. Saya doa, ya Allah, kerana Engkau aku bercakap, saya nak pesan, hari ni maruah seorang perempuan adalah pada sifat malunya. Sebab itu Nabi beritahu malu itu separuh daripada iman. Hari ni orang perempuan dah tak ada malu. Yang malu kadang-kadang kita tengok
Lelaki lebih malu. Lelaki. Sebab malu adalah sistem peradaban manusia. Hari ni dah tak ada dah. Tak ada malu. Tak ada perasaan malu. Malu. Dia cakap benda yang gila jadi viral. And then dia dapat income. Ramai orang ni, saya selalu cakap banyak kali, ramai hari ni manusia memburu like dari manusia sehingga mendapat hate from Allah. Wallahi bila kita mati, tak ada satu like pun yang boleh menyelamatkan kita di alam barzah. Tak ada satu viewer ataupun follower yang akan ditanam bersama kita. Jom pujuk hati kita, bersiap sedia untuk mati. Bila bersiap sedia untuk mati, you will be the best. Hari ini kita akan buat yang terbaik. Don't spoil your day. Jangan sia-siakan hidup ni. Jangan buang masa dengan merajuk. Jangan buang masa dengan benda-benda yang sia-sia ataupun lara. Tetapi buang masa, penuhi masa dengan ibadah. Ibadah dia betulkan mindset. Everything I do it to make Allah happy. When you try your best untuk gembirakan Allah, masak bukan untuk gembirakan suami tapi untuk gembirakan Allah. Layan anak-anak bukan untuk gembirakan anak-anak tapi gembirakan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku masak, Allah, kau gembirakan aku, ya Allah. Dia jadi ibadah. Jangan duduk takut lama sekadar masak untuk gembirakan anak-anak dengan suami. Jangan. Kita upgrade iman kita dengan betulkan mindset kita, hati kita. Everything I do it to make Allah happy. Grup Sifu Bikers hari ini yang menemani saya ke sini, terima kasih banyak Haji Azmi, Saiful, Tun Nizam, Abang Wazir, Abang Azhar, Sulaiman dan juga SM. Dan apa secara ringkasnya, kami ni dari Sifu Bikers. Sifu tu S Seba, I itu Islam, F itu for, U tu Ummah. Sebar Islam for Ummah. Itulah tugas kita dan misi kita. Saya kata kami ride just to make Allah happy, walaupun ada orang benci. Tapi Nabi pun pernah dibenci, tapi Nabi namanya disebut dan diingati, sudahnya masih diamalkan lagi. So tolong ada sikit perasaan malu. Hari ni 2022 dah menari macam lucah di media sosial. One day, apa yang dijangka orang berzinah tapi jalan pun kita tak tegur akan berlaku. Kena? Wallahu alam. Kita dah menghampiri kiamat, sebab tu kita dah kiamat bab akhlak. Wallahu alam. Kalau Ustaz, sebab saya dah tak ada dah Ustaz. Suami saya dah warning saya tadi. Kan? Mungkin sebab kita macam terleka dengan Ustaz bercakap kan, daripada hati. Mungkin Ustaz boleh tambah, kita nak balik, apakah bekal kita, amalan-amalan yang mungkin Ustaz berapa boleh pesan untuk kita dapat husnul khatimah. Sebab Ustaz ada pengalaman banyak dengan melihat kematian-kematian. Kan Ustaz ada surrounding, ada connection dengan ramai pesakit kanser. Bila dah jadi pesakit kanser, ada community dia kan. Jadi mungkin Ustaz boleh share contoh-contoh sikit lagi kematian husnul khatimah yang Ustaz saksikan, apa amalan dia. Dan boleh juga mungkin ambil satu kematian yang su'ul khatimah, dan apakah yang dia buat sampai kematian dia seteruk itu. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Asma. Terima kasih pada moderator kita. Saya sangat kagum dengan Ustazah Asma kerana patuh pada suami. Suami kata dah tak ada lepas ni, dia patuh. Ini ciri-ciri isteri yang solehah. Saya kenal Ustaz Tengku ni ada dalam 2 forum masa PKP dulu. Saya tak sangka dia seorang pelawak. Oh, patutlah Ustazah Asma suka dia, dah lah handsome. Pelawak pula tu. Alhamdulillah. Tambah air je Allah. So saya cerita sikit. Kebetulan Ustazah tengah pasal kain kapan. Saya cerita sikit. Negeri Sembilan ni mencatat banyak sejarah yang saya pergi ke rumah, kerana mereka banyak apa? Banyak kisah kematian yang baik. Beberapa tahun yang lalu di kawasan Kuala Pilah,
Seorang imam meninggal dunia ketika menjadi imam solat hari raya Aidil Adha. Dia meninggal dunia ketika sujud. Ada satu lagi peristiwa di Negeri Sembilan juga, iaitu satu kisah orang yang meninggal dunia ketika solat asar dalam keadaan sujud. Dua-dua ni saya pergi dan saya bertanya pada keluarga mereka, apakah amalan mereka? Salah satu amalan mereka sebagai bonus, mereka telah menyimpan kain kafan. Setiap kali hari jadi mereka tunjukkan kain kafan ini dan meninggalkan wasiat daripada umur 40 tahun. Ni kain kafan ayah. Ayah kalau mati tahun ni guna kain kafan ni untuk selip ayah. Dan mereka standby. Kain kafan itu diletakkan di atas TV rumah mereka. Kan TV ada kabinet, letak atas TV. Tengah tengok kilauan mic, tengok kain kafan, tukar SOSIS. Antara amalannya. Dan banyaklah amalan mereka, kebanyakannya menjaga solat 5 waktu dalam keadaan berjemaah. Itu dia. Saya kalau nak cerita terlalu banyak ni, tapi secara ringkas, ada satu orang sahabat baik saya dekat Bukit Beruntung, dekat flat, dia duduk flat dia, askar pencin, jual goreng pisang. Tangan dia ni penuh dengan parut, kena minyak panas. So dia jual goreng pisang, askar pencin, jual goreng pisang. Tapi bila orang azan, dia pergi masjid. Kebetulan imam tak datang hari itu, dia pun solat asar. Dia ditolak menjadi imam solat asar, imam jadi makmum. Ketika sujud yang terakhir, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia tu cantik dia. Saya pun dapat tahu khabar dia meninggal dunia. Saya pecut naik motor, pecut sampai ni masa urus jenazah. Saya minta izin untuk mandikan jenazah dia. Saya kenal dia lama, tapi saya tengok parut yang kena mereciknya minyak panas tu hilang. Dan ketika saya wudukkan mayat, saya basuhkan muka dia apa semua, wajah dia senyum, badan dia boleh dilentur-lentur. Dan Masya Allah, bila dia senyum tu, saya cium dahi dia. Saya kata, ya Allah, kalau boleh aku nak mati dalam keadaan begini, ketika beribadah, sujud kepada Allah. Kena ramai orang bercita-cita tinggi, ramai orang buat renovation rumah, kan? Tapi sudahkah kita renovation kubur kita? Nak renovation kubur adalah dengan memperbanyakkan diri kita dengan amal soleh. Raja segala amal adalah sedekah dan dakwah. Raja segala ibadah adalah salat. Nanti Ustaz kupas lain kali. Secara ringkas dan mudah, semua orang akan mati. Hari ini kita dengar kawan-kawan kita mati, dengar si Polan mati. Esok lusa orang dengar Ustaz Hanafi mati. Hari ini kita dengar, hari ini kita tengok orang mati. Esok lusa orang tengok Ustaz Hanafi mati. Hari ini kita mandikan orang mati, kita kapankan orang mati. Esok lusa orang akan kapankan kita dan mandikan kita mati. Dan persiapan untuk mati kena ada lah. Kena ada. Orang cakap, Ustaz, saya dah cukup baik dah, saya jaga solat 5 waktu, saya tak menyakitkan hati orang, saya dah cukup baik. Bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, Aisyah kata, pintu segala kejahatan apabila kamu merasai diri kamu baik. Antara amalan yang saya nak tinggalkan 5S 2Z. Ini yang saya lalui ketika kanser. Pertama S, syukur. Sebab tu kalau orang dengar cakap saya, apa pun keadaan, saya selalu sebut Alhamdulillah. Betul lah, sebut je Alhamdulillah. S yang pertama, syukur. S yang kedua, sangka baik. Sangka baik. Kenapalah macam ni? Kenapalah macam ni? Kenapalah macam ni? Kenapa Allah uji aku dengan kanser? Sangka baik. Orang selalu cakap saya positif, tapi the king of positive thinking adalah apa? Sangka baik dengan Allah.
Sangka baik pada manusia itu mulia, sangka baik pada Allah itu sangat utama. Barulah kita boleh berdamai dengan takdirnya. Yang ketiga, selepas S tu, iaitu perbaiki solat. Baiki solat, ustaz ke, ustazah ke, siapa pun kita, baiki solat. Kadang-kadang kita solat hati merewang-rewang ke mana? Solatlah. Orang yang boleh solat dengan khusyuk dalam solat, dia akan berjaya dalam kehidupannya. Dah, selesai. Baiki solat. Hajar, haji, ustaz. Ustaz banyak buat motivasi lama dah. Kampus pengajian Islam ni. Ustaz tanya, Ustaz, adalah kaedah motivasi Ustaz. Siapa yang solat subuh pagi tadi? Siapa ramai? Lebih kurang 70% ambil pengajian Islam tak solat subuh gitu. Sebab tu Ustaz dah tengok bahana dia pada hari ni. Kebanyakan Ustaz suka menyalahkan antara satu sama lain. Sedangkan mereka lupa masa mereka belajar di kampus, mereka tidak mendirikan solat 5 waktu. Inilah akhlak yang lain. Masa Ustaz baiki solat Ustaz, masa tu dekat nak pilihan raya tau, orang kempen cerita-cerita ni Ustaz, tanya apa pandangan Ustaz. Saya kata, Ustaz, minta maaf saya tak boleh dengar. Betul lah janji Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jom kita baiki solat kita. Solat awal waktu, solat berjemaah, dan solat dengan hati yang khusyuk. Itu yang tak sabar tu. Ustaz dah cakap sampai 9.20 dah ni. Aku nak balik, nak masak, nak solat. Dia hidup, dia fikir nak solat. Dia bercakap, kau dah solat belum? Kau dah solat belum? Dia tanya anak-anak dia. Saya ada satu kisah. Anak yang paling degil, paling susah nak bangun solat subuh. Tak berubah, menagih dadah. Satu hari dia berubah. Walaupun maknya dah meninggal dunia. Dia terdengar suara mak dia kejut. Jan! Bangkit! Solat! Dia pun bangkit. Mak! Dia baru teringat mak dah meninggal dunia. Start hari tu, dia pergi solat subuh berjemaah di masjid. Jemaah masjid pula mesra peluk dia. Kami ni buat solat hajat sebab mak kau tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat ada orang sedekah untuk masjid ni, untuk buat solat hajat kau jadi baik nak. Dia berhenti dadah, dia berhenti segala perbuatan keji, dan dia jadi jemaah. Setiap kali habis solat subuh berjemaah, tempat dia dekat kubur mak dia. So, kena ingat, baiki solat. Solat akan menyebabkan hajat kita tercapai. S yang keempat, perbanyakkan sedekah. Ustaz memang tak ada duit masa kena kanser, tapi Ustaz ada Allah. Allah baik. Allah baik. Allah bagi macam-macam rezeki kat Ustaz. Ya Allah, kalau orang tengok akaun bank Ustaz, memang terkejut lah. Tak ada duit. Tapi Ustaz sampai ke Amerika, Ustaz sampai ke England, Ustaz sampai ke Mekah, Ustaz sampai ke banyak tempat. Tapi kalau orang tengok akaun Ustaz, orang akan terperanjat. Sebab Ustaz tak ada duit. Yang Ustaz ada Allah. Ustaz doa je. Doa, ya Allah, teringin Allah tak. Best. Sebab tu kita kena rapat dengan Allah melalui solat. S yang seterusnya, sedekah. Lepas sedekah, kita banyak sedekah. Tak ada duit, tapi sedekah. Ingat, ciri takwa ada apa? 3T, 1B. Ciri bertakwa, ciri orang bertakwa ada 3T, 1B. T yang pertama apa dia? 3P, 1B. Ciri orang bertakwa 3P, 1B. P yang pertama pemurah. Boleh rujuk surah Ali Imran ayat 134. Mereka yang suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Maknanya pemurah. P yang kedua adalah penyabar. Mereka yang mampu menahan marah. Ali Imran 134. Ingat nombor ni. Dan dia penyabar. Sabar. Allah dah uji sabar. Nak solat sabar. Nak berubah kena sabar. Dan P yang seterusnya adalah dipanggil pemaaf. Ada orang boleh sabar, tapi dia tak pemaaf. Dia dendam. Dunia ni sempit bagi seorang yang pendendam. Dia dendam dengan suami.
Sebab tak bayar duit pampers anak yang dia beli kat Maidin. Dia dendam. Sempit, hidup dia sempit. Dia akan ingat dia musuh tu. Semayang pun dia ingat musuh dia apa semua. So, maaf. Dunia ni luas bagi seorang pemaaf. B yang terakhir, suka melakukan kebaikan. Secara ringkas, sebab Ustaz kejar masa, secara ringkas 3P, 1B. Pemurah adalah ciri-ciri orang bertakwa. Orang takwa maknanya cinta pada Allah. Allah cinta pada orang yang pemurah. Dan yang seterusnya, selepas 3P1 ni, sedekah, jangan lupa selepas sedekah, suplemen ataupun seimbang. Suplemen ni makan benda elok lah. Ustaz dulu makan, ya Allah, tak payah cakap lah. Nasi 1 pinggan penuh, lauk atas. Kadang-kadang sogok lauk kat bawah, nasi. Sebab malu orang kata makan banyak. Tapi hari ni Ustaz kurangkan nasi dan jaga tu. Okay, so jagalah keseimbangan, carilah suplemen. Suplemen ni Ustaz tak nak cerita. Dan 2 Z. Z yang pertama, zikirullah. Hati takkan tenang melainkan dengan mengingati Allah. Z yang terakhir adalah ziarah. Walaupun Ustaz kena kanser, Ustaz ziarah sakit-sakit kanser yang lain. Dan Masya Allah, masa Ustaz ziarah sakit kanser yang lain, ada mati, ada yang ni, ramai yang matilah. Ustaz ziarah ramai yang mati. Limfoma pun mati, BC pun mati, semuanya mati. So bila Ustaz ziarah dia orang, Ustaz bagi persiapan untuk mati. Bang, jangan biarkan tangan ni kena injet. Tangan yang tak kena injet ni pegang tasbih. Ustaz hadiahkan tasbih. Pegang handphone, ingat selain Allah. Tapi pegang tasbih, ingat Allah. Tak ada orang pegang tasbih, dia menyanyi. Kan? Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Itu tak doa, tu menyanyi kunyit. Secara ringkas ringkas kalau nak bagi faham, iaitu zikirullah. Ziarah. Ustaz kenapa? Ustaz sakit. Ustaz baru lepas kemo. Saya dengar Abang Din Bikers, Din Bini tu, dia bawa saya naik motor sebab saya tak larat nak naik kereta. Sebab jalan nak pergi HKL tu jalan jam. Dia bawa saya naik motor, terentak. Baru habis kemo ni. Pergi hospital, jumpa anak Bazli yang penang UNIC tu kan. Anak dia syahid. Saya pergi, saya nasihat, macam ni. Sebab apa saya ziarah? Adakah saya boleh menyembuhkan dia? Tidak. Saya ziarah berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang ziarah orang sakit, 70,000 para malaikat mendoakan keampunan dan kebaikan dia daripada pagi hingga petang. Kalau kita ziarah petang hingga pagi besok, saya pegang habis. Takkan Nabi bohong. Saya pegang. Saya ni jenis orang bodoh. Apa Nabi cakap, apa Quran tulis, saya pegang. Dia takkan lepas. Walaupun benda tu simple. Takkan Nabi bohong. Saya pun pergi. Bila pergi, ziarah. Lepas tu dah jadi habit. Ada orang sakit, ziarah. Kanser, ziarah. Oh ya Allah. Kita kalau sakit, pergi jumpa doktor, pergi jumpa ustaz tu jampi air 1 gelas, minum. Baik BC kita, breast cancer kita baik. Dengan izin Allah. Itu ustaz. Manusia. Tak lepas daripada silap dan dosa. Masya Allah. Malaikat tak ada dosa. Bukan seorang ustaz tu jampi 5 minit, baik penyakit. Ini bukan ustaz. Ini malaikat. Malaikat doa daripada pagi hingga petang. Bukan seorang, 70,000 malaikat. Ustaz bodoh, ustaz percaya. Dan alhamdulillah dapat kesan dia sampai hari ni. Jangan main-main benda ni. Hari ni orang ilmu setinggi langit, tapi yakin terhadap ilmu tu sebesar biji sawi pun tak ada. Orang zaman dulu ilmu yang sebesar biji sawi, tapi yakin pada Allah setinggi langit. Yakinlah bahawa kita akan mati dan akan melihat wajah Allah. Yakinlah kita akan mati dalam keadaan, InsyaAllah, amin. Secara ringkas dan mudah, Ustaz minta maaf lah. Boleh tutup lah. Tutup terus. Tak buat, tutup lah. Saya takut ada jemaah yang meninggal dunia. Lama bona Ustaz ni ceramah mampu. Dah, secara ringkas lagi. Ustaz tutup dengan pantun.
Boleh pantun? Hajar Mona jawab. Okey, Cik Minah. Cik Minah jawab. Okey. Saya suka pengusi jawab. Ni ayat power pun dapat Ustazah Asma. Okey, ringkas. Pucuk pauh dan 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata. Dalam doa jangan. Saya tak pasti tahun depan saya dapat jumpa tuan-tuan ataupun tidak. Kalau saya dah meninggal dunia, tolong doakan kepada Allah agar saya dapat berehat di alam barzah. Dan saya doakan kita semua dapat bertemu dengan Allah di dalam syurga Allah nanti. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap segala dosa saya diampuni. Ke Mekah sudah, ke Madinah sudah, sempurna sudah rukun haji. Berceramah sudah, minum pun sudah. Izinkan kami mengundur diri. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hanafiah dengan banyak ilmunya. Antara isinya lah jangan bersifat angkuh kita sebagai manusia. Bila-bila masa je Allah boleh tarik. Orang wanita ni Ustaz, dia suka jaga muka dia Ustaz, pergi facial hari-hari Ustaz. Tiba-tiba Allah hadirkan satu bintik jerawat Ustaz, baru dia tahu facial tu pun tak mampu menghindarkan jerawat yang Allah cipta tu Ustaz. Masya Allah. Allah maksudnya Allah boleh tarik, Allah boleh tarik sekelip mata je lah, insya-Allah. Kesimpulan mungkin tak tepat Ustaz. Banyak jugalah saya nak ni, tapi saya nak serahkan kepada Ustazah. Sebab Ustazah kata dia ceramah pagi-pagi 2 jam. Belum 2 jam lagi dia ceramah. Saya nak serahkan kepada Ustaz untuk menutup Ustaz. Penutup. Kita tahu Ustaz bekerja pulang. Kita serahkan kepada Ustazah. Mungkin ada pengumuman-pengumuman ke, dan juga untuk penutup lah. Dan untuk pengetahuan Ustaz juga, bukan saya yang melamar Ustazah. Ustazah yang melamar saya. Jadi dia kena jawab pantun. Jadi saya serahkan kepada Ustazah lah. Subhanallah, bergabung lelaki perasannya. Masya Allah Ustaz. Saya faham memang Ustaz nak bekerja, nak target solat jemaah di mana-mana dia dengan tim bikers dia. Saya nak jawab pantun. Masya Allah. Okey. Pagi-pagi gosok gigi, mandi, kemudian rambut disikat. Masya Allah. Kita mendoakan moga Ustaz berada di syurgawi Firdausi. Gigi tadi saya okay. Okey, sikat ya. Sikat. Betul kan? Mandi kemudian rambut disikat. Jadi bersama dengan seluruh keluarga dan sahabat. Amin. Jadi tak? Kan? Subhanallah. Pengumumannya adalah sempena kuliah duha perdana yang istimewa ini dengan tetamu yang sangat istimewa. Kita tuan-tuan puan-puan nak lagi tak kalau kita jemput Ustaz Hanafiah? Saya cakap jenis semangat, kuat suara kan. Ustaz lembut, deep, membuat. Dan saya tengok tak ada yang tidur Ustaz. Oh, takut mati, takut meninggal. Lepas tu terus tak ada yang main handphone. Tadi ada, baru nak mesej tak jadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah kepelbagaian warna pendakwah. Ada cara masing-masing. Ada orang ingat bila cakap slow ngantuk, tapi Ustaz sentuh hati. Bila hati jaga, mata pun jaga. Masya Allah, itu kelebihan yang Allah kurniakan. Moga apa cita-cita Al-Fadhil Ustaz kita nak meninggal wafat dalam keadaan berdakwah, sujud, Allah akan kurniakan sebagaimana yang diimpikan. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita hidup sebagaimana kita mati. Kita tahu tu kan.
Sebagaimana kita mati, kita hidup sebagaimana kita mati. Dan saya ambil balik kata-kata Ustaz tadi, yang antara yang sangat menusuk Ustaz cakap apa? Ustaz kata, sebenarnya kehidupan tak ada pun yang mulia. Masyhur macam mana, terkenal macam mana, hebat macam mana, itu bukan kemuliaan yang sebenar. Kaya macam mana, cantik, handsome macam mana, itu bukan kemuliaan yang sebenar. Nak tahu mulia atau tidak saat mati. Orang kampung tak dikenali apa pun, tapi mati dan kadang dapat ucap syahadah, sujud, itulah orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa itulah orang yang paling mulia. Terima kasih banyak Ustaz dengan tim datang, dan istimewa sempena kuliah duha perdana kita ni. Hari ini singgahlah, sudikan singgah. Sebab kita fikir ada orang tak sempat dah Zuhur dia pergi semayang, dia datang balik. Ada orang tak sempat ini, esok dia datang. 2 hari kita buat, hari ini dan esok, sehingga 50%. Semalam tadi kita ada buat yang contoh baju 120 jadi 60, 50%. Telekong apa semua, dan ada yang 20, ada 30, ada yang 10, macam tu lah ya. Jadi insya-Allah mula nak buat hari ni sehari, kita buat 2 hari, Sabtu dan juga Ahad. Dan beli secara online pun akan dapat, dan kita nak jemput Ustaz dengan tim semua. Nanti singgah galeri sekejap je, pilih-pilih, tak payah bayar. Allah yang bayar. Amin. Melalui ya insan-insan yang bermurah hati. Ustaz ada Allah kan, kita nak belajar ayat Ustaz. Ada Allah, tinggal minta. Tapi sebab orang yang tak ada Allah, dia kurang minta sebab dia ada duit. Dia rasa duit lah yang boleh dia beli apa. Aku ada duit, aku boleh beli apa saja. Aku ada kuasa, aku boleh buat apa saja. Tapi orang ada Allah, dia jauh berduit, jauh berkuasa daripada orang-orang ni. Tinggal minta je. Tiba-tiba ada orang ajak, Ustaz jom pergi mereka. Saya agak-agak macam tu lah Ustaz ya. Ustaz minta terus dengan Allah, ya Allah teringilah nak pergi New Zealand, ya Allah kau maha baik, sampaikanlah. Tiba-tiba ada orang, Ustaz jom New Zealand. Tak ada yang mustahil, Masya Allah di sisi Allah. Alhamdulillah. Sekadar itulah. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kita takbir lah. Kan nak tepuk kan, Ustaz terus balik kan. Kita takbir sebagai tanda kita ucap terima kasih dan kita membesarkan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Okey, lagi sekali dengan lebih semangat, duduk tegak. Tangan tu angkat ya. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mohon maaf salah dan silap daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Di sini kita bertemu di syurga Allah. Kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega depa bila saya bagi salam. Alhamdulillah, jangan lupa beli kain kafan, bawa rumah masing-masing, letak depan TV Ustaz. Sekian, terima kasih.